betul. Madu lebah lah, Man. Madu tualang 100% asli. Rasanya sangat sedap. Telah diuji keasliannya di 3 buah makmal yang diiktiraf. Wow, kalau madu ni confirm selamat. Mbak Maris betul. Hubungi 010-504-6880 atau layari madukuattoyou.com. Ingat madu, semestinya madu kuat. QUAD. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini untuk meneruskan lagi perkongsian di Aspirasi Kita Ada Sains dan Islam. Untuk bersama dengan sahabat pendengar, kita pancarkan juga secara langsung di FB IKIM FM saat ini. Bagi yang sedang menonton, jom pakat-pakat tekan butang share untuk bersama dengan kami menerusi Sains dan Islam. Dan Alhamdulillah, sekali lagi bakal bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh, Fellow Kanan, merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Doktor hadir ke konti hari ini untuk bersama dengan rakan pendengar. Dan minggu ini, ni sangat menarik semasa juga sebenarnya untuk bersama-sama kita nak rungkaikan, kita nak faham tentang alam, fenomena alam juga insya-Allah, tentang kepentingan air dari perspektif sains dan Islam. Yeah. Dan itu tajuk yang bakal kita kongsikan. Cumanya awal ni kalau boleh Doktor, tajuk ini, kepentingan air dari perspektif sains dan Islam. Kenapa Doktor pilih tajuk ni Doktor sebenarnya? Ya, terima kasih Yati, para pendengar yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, penghulu sekali hari, kita bertemu sekali lagi dalam program Sains dan Islam yang hanya dapat didengar melalui Radio IKIM. Jadi tajuk yang saya pilih hari ini, kepentingan air dari perspektif sains dan Islam ni, saya fikir adalah satu tajuk yang mungkin bagi kebanyakan orang tajuk yang biasa, tetapi walaupun dia biasa, ia wajar kita ulang-ulang dari semasa ke semasa sebagai peringatan. Dalam konteks air ini, ianya satu rahmat dan anugerah yang amat berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan biasanya nikmat ini kita lupa nak syukuri sehinggalah apabila kita berhadapan dengan situasi seperti gangguan bekalan air. Betul. Seperti yang berlaku kepada penduduk di Lembah Kelang baru-baru ini. Malahan minggu ini pun kita lihat ada laporan yang menyebut bahawa ada tempat-tempat tertentu yang menjadi sumber bekalan air bersih yang ada pencemaran bau yang telah dikesan. Jadi di sini saya fikir penting untuk kita fahami bahawa air ini adalah satu anugerah Allah yang tidak ternilai. Yang mana kalau apa-apa berlaku kepada bekalan air bersih, kehidupan kita semua akan terjejas. Dan ini memang kita dapat lihat kalau tak silap saya di Lembah Kelang tahun 2020 ni 9 kali dah bekalan air terputus. Jadi Doktor kira? Kita ambil maklumlah perkara ini kan. 9 kali Doktor ya. Jadi mungkin ada setengah tempat dia tak sampai 9 kali sebab kadang-kadang bekalan tu terputus di kawasan tertentu saja. Tetapi pokoknya di sini kita tak boleh nafikan bahawa air ini adalah satu keperluan asas bagi manusia. Kita gunakan air ini untuk banyak sebab. Kita guna untuk sebagai bekalan sumber untuk kita minum, digunakan juga untuk masak, untuk kita membersihkan diri, bersuci, dan juga sebenarnya dalam aktiviti manusia yang lain pun banyak menggunakan air. Contohnya dalam industri juga menggunakan air. Air juga berfungsi sebagai pelarut. Malah air ini kita anggap sebagai pelarut universal. Boleh melarutkan hampir semua perkara lah. Dan juga kalau kita lihat, air juga menjadi perkara yang penting untuk setengah-setengah aktiviti riadah. Sesiapa yang suka berkayak, siapa yang suka berenang, kalau di tempat yang ada salji dia boleh ski. Jadi itu juga air sebenarnya. Diving, macam-macam kan. Jadi banyak aktiviti air itu yang boleh dijadikan aktiviti riadah, juga aktiviti pelancongan, dan juga menjadi sumber bekalan makanan, kerana dalam air laut dan sungai dan tasik misalnya terdapat banyak makanan-makanan yang menjadi sumber protein. Sumber protein bagi manusia yang penting, ikan-ikan, juga makanan-makanan laut yang lain. Jadi itu sebahagian kecil, sebenarnya banyak lagi lah. Kalau kita nak senaraikan memang banyak. Dan apa yang saya sebutkan pada minggu lepas dalam program Sains dan Islam, kita bercakap tentang fotosintesis. Jadi antara perkara yang perlu ada untuk fotosintesis itu berlaku ialah air. Jadi di sini bukan saja manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain, termasuk haiwan dan tumbuhan, bergantung kepada kehadiran air sebagai sumber kehidupan. Sebab itu kita katakan bahawa air ini satu keperluan asas.
Kalau kita tengok dari segi dunia kita ini, planet yang kita diami ini, bumi, 71% lebih kurang permukaan bumi ini dilitupi oleh air. Masya Allah. Dan ini kalau kita kira isi padunya lebih kurang 1.4 bilion kilometer padu air. Ini dari segi isi padu. Jadi saya rasa kita nak bayangkan pun agak sukar. Sebab dia bilion. Bilion. Dan kita bercakap pasal kilometer bukan padu. meter. Padu, 3. Betul. Jadi satu kuantiti yang amat besar. Dan kalau kita campur pula, tadi tu air laut. Kalau kita campur pula sungai, tasik. Itu hanya laut saja, permukaan laut. Belum masuk sungai, belum masuk tasik, belum masuk glasier, belum masuk kutub-kutub utara dan selatan. Ais pun jenis air juga. Betul. Kan? Jadi kalau kita campur semua yang saya sebutkan tadi, sungai, tasik, glasier, kutub-kutub, kepada keluasan lautan yang ada di dunia, kita dianggarkan terdapat lebih kurang 40 bilion hektar keluasan bumi ini yang dilitupi oleh air. Ataupun dalam kata lain, lebih kurang 74%, hampir 3/4 permukaan bumi sebenarnya dilitupi oleh air, sama ada air itu dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk pepejal, seperti ais. Jadi cuma yang perlu kita sedar, daripada sejumlah yang banyak ini, yang boleh kita minum sikit je. Kerana air laut misalnya di masin, kita tak boleh jadikan sebagai sumber bekalan minuman. Kalau nak ambil air laut, kena ada proses desalinasi ataupun penyulingan. Dan setengah-setengah sumber air pula tercemar. Setengah-setengah sumber air pula sukar untuk kita ambil. Dan di sinilah menjadi cabaran kepada kita untuk memastikan bahawa kita kena pelihara, menjaga kualiti air itu. Kerana sumber kualiti air itu yang betul-betul berkualiti saja yang boleh kita gunakan sebagai sumber minuman. Dan sebab itu kalau kita tengok, sebenarnya ada satu ayat dalam surah Al-Mursalat dalam Al-Quran, ayat ke-27. Maksudnya, dan kami telah jadikan di bumi gunung-gunung yang menetapnya, yang tinggi menjulang, dan kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga. Minum air yang tawar, bukan air masin pun. Bukan air masin, bukan air masam. Jadi di sini dalam kata lain, air yang digunakan untuk sumber minum ini adalah air yang bersih, air yang segar. Jadi sebab itu saya rasa menjadi tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk pastikan tidak berlaku sebarang pencemaran ke atas sumber air bersih. Ini satu tanggungjawab yang besar. Bagi kita sebagai pengguna, kadang-kadang kita tak nampak kesukaran, kesulitan, cabaran untuk menjaga sumber air ini. Kita cuma tahu kita buka paip, kita dapat air, kan. Air keruh sikit kita komplain. Betul. Jadi sumber daripada sumber air itu sampai ke rumah kita itu ada banyak proses yang terlibat, banyak pihak yang terlibat dan banyak cabaran yang terlibat. Jadi jangan kita anggap bahawa itu bukan tanggungjawab kita. Kalau kita sebagai pengguna sekalipun, kalau kita berada di tempat-tempat awal, kita pergi berkelah, contohnya pergi tepi sungai berkelah, kita kena pastikan bahawa sungai yang berada di yang tempat kita berkelah itu bersih. Jangan kita buang sampah dalam situ. Macam mana kita datang, macam itulah juga kita balik nantinya. Benar. Jadi maknanya kita masih ada tanggungjawab. Walaupun mungkin kita tak anggap apa yang kita buat itu berkait dengan bekalan sumber air tadi. Jadi dalam konteks ini saya rasa kena ada kesedaran dalam diri setiap daripada kita bahawa air itu satu nikmat yang amat berharga daripada Allah, dan kita semua ada peranan dan tanggungjawab untuk memastikan agar kita menjaga kualiti sumber air yang menjadi sumber kepada kehidupan bukan saja manusia tetapi juga semua makhluk lain di dunia ini. Betul. Kalau kita tengok kan ada macam kalau ada dokumentasi tu haiwan-haiwan berhijrah untuk cari apa? Cari air. Kan macam manusia juga perlukan air kan. Dan penempatan awal manusia pun berada di awal di tempat-tempat air. Kalau kita tengok tamadun-tamadun awal dulu memang akan bermula di tepi sungai ataupun di muara atau kuala di mana ada air. Sumber air di Sebab situ. air juga menjadi sumber pengangkutan terutamanya masa dululah. Jadi di situ kita nampak bahawa hubung kait air dengan kehidupan manusia itu amat rapat sebenarnya. Betul. Hargai air yang ada pada anda hari ini. Dan cumanya doktor, kalau dari sudut sains sendiri, apakah jenis-jenis air, kategori air yang ada di atas muka bumi? Tadi doktor sebutkan sikit, mungkin doktor boleh jelaskan, perincikan. Baik, secara umumnya tadi yang saya sebutkan laut, sungai apa semua tu, itu kebanyakannya adalah air yang kita kategorikan sebagai air di permukaan. Air di permukaan. Ataupun surface water lah. Kalau dalam bahasa Inggeris. Sebelum saya pergi pada situ, saya nak
nak petik satu terjemahan daripada surah Al-Mu'minun ayat 18 hingga 19 yang mana Allah berfirman maksudnya, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu serta kami tempatkan ia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Dari satu sudut, ayat ini menceritakan tentang bagaimana air menjadi sumber kepada kehidupan lah, sumber makanan juga kepada manusia. Tetapi menarik pada ayat 18 surah Al-Mu'minun ini disebut tentang cara kita memperoleh air. Satu daripada air yang diturunkan dari langit. Yang satu lagi ialah ada air yang disimpan dalam bumi. Jadi kita bercakap tentang air di permukaan. Itu satu kategori dari sudut sains. Maknanya air di permukaan, air yang kita nampak. Iaitu air laut, air sungai, air tasik dan sebagainya lah. Satu lagi kategori yang disebutkan ayat Quran tadi dan juga di banyak ayat lain tentang air yang Allah turunkan dari langit. Itu ialah kita kategorikan di bawah air atmosfera ataupun atmospheric water. Yang mana air atmosfera ini boleh jadi air hujan, boleh juga jadi salji yang turun. Air juga tu kan betul. dalam bentuk salji. Boleh juga jadi hail ataupun hujan batu yang turun setengah-setengah tempat malah di Malaysia pun kadang-kadang berlaku fenomena hujan batu ataupun hail. Dan juga air embun. Embun juga. Air juga kan? Air juga. Dan kadang-kadang kita tengok kalau bila berlaku proses respirasi pokok-pokok terutama di kawasan hutan, kita nampak berkabut petang ataupun pagi kan. Itu juga adalah air atmosfera. Jadi air atmosfera ini ada disebutkan dalam ayat Quran tadi, dalam konteks air hujan yang diturunkan daripada langit. Dan satu lagi yang disebut dalam ayat Quran tadi juga adalah kategori ketiga air selepas surface water dan atmospheric water, iaitu air bawah tanah. Apabila air tadi bila jatuh daripada disimpan di dalam bumi, masya-Allah. Bila hujan turun, dia sampai ke permukaan bumi, tanah meresap. Ataupun air meresap ke dalam tanah. Jadi disimpan dalam bumi. Sebab itulah satu cara kita nak dapat air ialah dengan menggali perigi contohnya. Betul. Cari sumber mata air kan. Betul. Jadi di dalam perut bumi itu, di bawah tanah itu ada sumber air sebenarnya yang boleh kita manfaatkan. Dan ini dipermudahkan dengan pelbagai macam teknologi yang ada hari inilah. Jadi itu tiga kategori tiga kategori air yang ada dalam yang boleh kita lihat daripada sudut pandang sains, iaitu air permukaan, air atmosfera dan juga air yang berada di bawah tanah. Jadi itu kalau kita nak klasifikasikanlah tiga jenis ataupun tiga kategori air. Tetapi saya juga nak selit di sini. Boleh? Dari segi fiqh Islam. Dari segi fiqahnya, kita juga ada kategori-kategori airnya. Betul juga. Kan, secara umumnya biasa kita kategorikan kepada 4, iaitu air mutlak, iaitu air yang suci dan menyucikan, yang boleh kita guna untuk bersuci seperti berwuduk dan seumpamanya. Kemudian kita ada air mustakmal. Airnya suci, tetapi kita tidak boleh gunakan untuk menyucikan. Contohnya bersih tapi tak boleh menyucikan. Betul. Contohnya kalau kita ambil wuduk, air yang telah kita gunakan untuk wuduk itu dia jadi air mustakmal. Tak boleh nak ambil wuduk lagi guna air itu. Betul. Kemudian kita ada air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan tapi makruh. Misalnya disimpan dalam bekas logam di tengah-tengah panas. Air itu panas disebabkan pendedahan kepada sinar matahari. Makruh sebab mudarat tu. Sebab dia ada mudarat, sebab itu dia jadi makruh. Tapi dia masih suci dan boleh digunakan untuk menyucikan. Dan yang keempat ialah air mutanajis, iaitu air yang telah dicemari oleh najis. Jadi dia tidak lagi suci dan kita memang tak boleh guna untuk menyucikan. Jadi secara umumnya ini 4 kategori air di bawah kategori fiqh tadi. Jadi kalau kita tengok tadi air atmosfera, air permukaan, air bawah tanah, rata-ratanya asalnya semuanya adalah air mutlak sebenarnya. Air hujan, air laut, air sungai kan. Yang kita belajar dalam masa kita belajar fiqh pun ada bahagian-bahagian air itu, ini antara yang disenaraikan. Tetapi apa yang berlaku ialah kalau air mutlak ini tercemar ataupun dicemari dengan bahan-bahan ada bahan toksik sehingga menyebabkan bau dia berubah, warna dia berubah, rasa dia berubah. Jadi di situ dari segi hukum penggunaan air itu mungkin akan menjejaskan aspek penyucian. Kan suci dan menyucikan. Boleh ke lagi? Jadi ini satu perkara yang perlu kita sedar jugalah. Jadi dalam konteks air bersih ini bukan sahaja penting untuk kehidupan,
Tetapi dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, untuk kita menjalankan ibadah, kita juga amat memerlukan air bersih. Walaupun kita tahu dalam fiqh, kalau tak ada air bersih, kita boleh menggunakan alternatif lain. Kan kalau kata Tayamum. kalau tak boleh berwuduk, kita bertayamum. Kalau tak Untuk ada istinja, air gitu. untuk istinja, kita boleh guna alternatif lain kan, seperti batu dan sebagainya. Jadi dari segi fiqhnya memang ada rukhsah ataupun kemudahan itu, tetapi pokoknya di sini kita tidak dapat lari daripada tanggungjawab menjaga kebersihan air itu. Kualiti air itu perlu kita jaga. Itu tanggungjawab semua. Kita tidak boleh serahkan bulat-bulat hanya kepada pihak-pihak tertentu, dan kita lepas tangan, yang kita tahu kita buka paip dapat air bersih. Jadi di sini saya rasa kita semua mainkan peranan, dan kita perlu terapkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kualiti air ini daripada awal lagi kepada anak-anak kita juga. Ya, bila doktor dah sentuh tentang kesedaran menjaga kualiti air, antara yang menyebabkan kualiti air itu terjejas kualitinya adalah inilah pencemaran. Jadi lepas ni kita nak tahu jugalah antara ciri-ciri ataupun jenis-jenis pencemaran yang dah pernah berlaku dan mungkin berlaku kalau kita tak ambil kesedaran dengan betul berkenaan dengan air. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sahabat, janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Lihatlah mereka di sana agar engkau selalu mensyukuri nikmatnya. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sains dan Islam hari ini kita bawakan kepada anda tentang kepentingan air dari perspektif sains dan Islam bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh, Fellow Kanan Merangkap Pengarah di Pusat Kajian Sains Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih Doktor kerana bawakan tajuk ini. Kita lihat betapa pentingnya air, betapa besarnya sebenarnya yang dikatakan air itu. Bukannya sekadar H2O tapi dari segi fiqahnya ada, dari sudut sains pun ada kan, Masya Allah. Cumanya Doktor, bila Doktor kata sungai, air, jenis-jenis air ni ada pencemarannya berlaku. Jenis-jenis pencemaran ni lah kita nak belajar Doktor kan. Mungkin Doktor boleh terangkan kepada kita tentang apakah jenis-jenis pencemaran yang boleh berlaku sebenarnya melibatkan air. Secara mudah kalau kita nak faham tentang pencemaran air ni ialah apabila ada bahan cemar lah memasuki ke dalam air tadi. Bahan cemar ni ada macam-macam. Dia boleh jadi bahan kimia. Seperti contohnya kalau ada bahan buangan effluent contohnya yang masuk ke dalam sungai atau dibuang ke dalam sungai, boleh jadi juga pencemaran dalam bentuk mikroorganisma. Mikroorganisma maksudnya macam mana? Macam contoh kalau kita ada alga yang menyebabkan berlaku pencemaran di laut ataupun kawasan yang ada air tu, dia boleh mengganggu keseimbangan biodiversity. Dia mengambil banyak oksigen. Betul. Dan ada masalah dia panggil alga bloom ataupun rebakan alga yang kalau biasanya kalau boleh kita bayangkan kalau kita sedang berada di pesawat dalam kapal terbang, kalau kita tengok ke laut, kadang-kadang ada satu kawasan tu yang nampak warna hijau. Itu maknanya ada rebakan alga di situ yang boleh memberi ancaman kepada kehidupan lain jugalah. Itu juga satu bentuk pencemaran. Jadi bila berlaku pencemaran seperti ini kepada sumber air bersih, tak kiralah sungai ke, tasik ke, laut ke, dia akan merendahkan kualiti air. Kalau ada bahan kimia dalam sungai contohnya, pastinya kita tak boleh gunakan air tersebut untuk menjadi bekalan air minum contohnya. Dan dia juga akan jadi toksik kepada manusia dan juga kepada hidupan-hidupan lain, bukan manusia saja. Kerana yang bergantung pada air bersih ni termasuk juga haiwan dan juga tumbuhan lain. Dan pastinya macam saya sebutkan tadi, dia menyebabkan perubahan dari segi warna, dari segi bau dan juga dari segi rasa. Kalau masih ingat contohnya apabila berlaku pencemaran di Sungai Kim Kim, Masya Allah. Kan antara yang disebut adalah tentang dia punya bau dia tu begitu teruk sekali. Sampai meruap sampaikan melibatkan nyawa juga lah. Betul. Kan? Dan dia menjadi ancaman kepada kehidupan lah, termasuk nyawa manusia. Dan puncanya pelbagai. Tetapi saya fikir kebanyakan masalah pencemaran yang berlaku ini adalah kerana aktiviti manusia. Contohnya daripada industri. Bila ada perusahaan, ada kilang-kilang, ada bahan buangan. Pelepasan. Jadi kalau bahan buangan ini tidak diurus dengan betul, atau ada yang pihak yang ingin mengambil jalan mudah yang untuk menjimatkan kos, dilepaskan ke dalam sungai, pastinya akan berlaku pencemaran. Yang keduanya daripada aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian juga boleh menyebabkan pencemaran kepada sumber air, terutamanya kalau kita gunakan baja kimia terutamanya, dan juga kita gunakan racun serangga. Kalau tidak diurus dengan baik, kita bimbang dia boleh meresap ke dalam tanah, malah boleh mengalir ke dalam sumber air juga. Begitu juga penternakan. Baru-baru ni pun berlaku sebabkan penternakan. Betul. Kan? Jadi ini semua adalah aktiviti manusia sebenarnya. Betul. Apabila berlaku aktiviti manusia yang tidak diurus dengan baik, tidak dikawal selia dengan bagus, di situ ada risiko untuk menyebabkan pencemaran kepada sumber air. Dan ada juga kadang-kadang pencemaran ini berlaku kerana kemalangan. Contohnya macam biasa kita baca kan, kapal tangki yang membawa minyak berlaku pelanggaran ataupun ada kebocoran menyebabkan tumpahan minyak. Dan kita tahu kesan tumpahan minyak ini memang mengerikan lah. Besar kawasannya luas dan sukar untuk dibersihkan dan mengancam hidupan laut termasuk burung. Biasa kita nampak image burung camar yang warna putih diselaputi oleh minyak kan. Dan ada pula usaha nak kena selamatkan makhluk-makhluk ini kan. Jadi ancaman pencemaran ini memanglah satu perkara yang kita tidak boleh ambil ringan. Kita kena ambil langkah-langkah untuk memastikan dia tidak berlaku, dan kita cuba kurangkan risiko ianya berlaku. Kalau dalam konteks industri sepatutnya ada SOP dan juga undang-undang untuk kawal selia
cara bahan buangan itu diurus dengan cara yang betul. Kalau dalam konteks sama juga pertanian dan peternakan, kalau petani dan peternak sedar tentang perkara ini, mereka akan pastikan pencemaran air ini tidak berpunca daripada aktiviti yang mereka lakukan. Cuma macam kemalangan ni sukar sikit lah kita nak kawal, kata nama pun kemalangan kan, dia berlaku di luar jangka. Betul. Tetapi pastinya ada kaedah-kaedah ataupun teknologi yang boleh diguna pakai untuk mengawal tumpahan minyak contohnya, mengurangkan risiko, mengurangkan kesan dan risikonya. Jadi di situ saya rasa peranan sains dan teknologi adalah penting lah. Betul. Untuk mitigasi. Benda yang berlaku, kita kalau dah berlaku kita tak boleh buat apa, tapi kita boleh mitigate, kita boleh kurangkan kesannya. Dan penting juga untuk kita sedar dalam konteks pencemaran air ni, tanggungjawab setiap orang lah. Kadang-kadang macam kita tengok apa yang berlaku di baru-baru ini, contohnya beberapa pihak telah dihadapkan ke mahkamah kerana perbuatan tidak bertanggungjawab, membuang sisa-sisa daripada kilang ke dalam sungai sehingga menyebabkan pencemaran. Jadi saya rasa kita kena mempunyai rasa tanggungjawab yang amat besar kerana kita memegang amanah untuk menjaga alam, termasuklah bekalan air bersih tadi. Jadi di sini saya rasa kalau tak ada kesedaran itu, kalau kita hanya nampak wang ringgit semata-mata, keuntungan semata-mata, itulah yang menyebabkan perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini berleluasa. Jadi di sini memanglah kita kata kena ada penguatkuasaan, penguat kuasa ada peranan mereka, tetapi waktu yang sama kita semua ada peranan kita. Kesedaran kena ada, dan kesedaran itu kita kena zahirkan dalam bentuk tindakan. Betul. Bukan semata-mata sedar, tetapi tak buat apa-apa. kita Kita cakap yang semakin je. buang. Kita cakap saja tapi kita tak buat apa-apa. Itu yang kita kena elakkan. Jadi kalau kita ada kesedaran bahawa alam yang Allah bagi pada kita ini, termasuklah sumber air ini, adalah satu amanah yang kita pikul, dan ini akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Saya tak fikir ada orang yang akan buat perkara-perkara yang tidak bertanggungjawab tadi. Ya, tapi mungkin juga doktor bila sebut tentang ini kan, mungkin dengan intervensi agama boleh membantu. Ada tak macam dari perspektif Islam sendiri, ada tak sebut apa-apa tentang pencemaran yang berlaku di atas sumber air ni doktor? Sebenarnya banyak. Kita boleh tengok dari banyak sudut. Satu, nilai-nilai yang dibawa oleh Islam itu sememangnya antara lain adalah untuk menjaga hubungan manusia dengan alam. Betul. Kalau ini kita sedar, saya yakin kita hendak pelihara itu, kerana apabila kita menjaga hubungan manusia dengan alam ini, akhirnya nanti akan membawa kepada hubungan yang baik antara kita dengan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi waktu yang sama, kalau kita nak tengok juga panduan-panduan yang junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan, ada beberapa panduan yang sebenarnya berkait dengan penjagaan sumber air bersih. Contohnya ada hadis yang melarang buang air dalam air yang tidak bergerak. Ada larangan daripada Nabi Muhammad SAW yang melarang kita buang air di tempat yang dijadikan tempat mandi. Ada larangan untuk mandi wajib dalam air yang tidak bergerak. Kerana tadi bila air tak bergerak tu, dia akan jadi air mustakmal kalau digunakan untuk tujuan-tujuan tadi. Kemudian ada juga larangan daripada Nabi untuk buang air di tempat yang berhampiran dengan sumber air. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Jadi boleh. maknanya kalau kita ambil semangat daripada hadis-hadis tadi, daripada saranan daripada Rasulullah SAW tadi, ada ini sebenarnya prinsip-prinsip asas dalam penjagaan bekalan air. Dalam kata lain, mungkin contoh yang diberi tadi dalam konteks buang air, tetapi dalam konteks ini kalau kita perluaskan lagi, maknanya jangan bukan setakat buang air, tetapi juga perkara-perkara lain, buang sampah, buang bahan kimia, buang air pun organik, itu pun tak boleh. Betul. Apatah lagi yang kimia, yang Betul. ada chemical dalamnya kan. Masya Allah. Jadi di sini saya rasa prinsipnya kita boleh perluaskan dalam konteks kehidupan kita hari ini. Hari ini mungkinlah kita kata orang dah tak buang air dekat sungai dan sebagainya sebab kita ada tandas, tetapi prinsipnya masih sama. Jangan kita buang sesuatu yang boleh mencemarkan sumber air. Itu prinsip asas yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya fikir dalam konteks ini saranan yang ditunjukkan ataupun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wajar kita caknalah dan kita ambil berat. Macam saya kata tadi, kalau kita pergi berkelah tepi sungai, tepi pantai, janganlah kita buang sampah ke dalam sungai atau laut tadi. Betul. Kerana kita kena sedar bahawa kesannya besar. Tambahlah kalau kita buang plastik. Contohnya kan plastik, beg plastik, bukan saja dia mencemarkan tetapi juga membahayakan pula hidupan laut. Betul. Ataupun hidupan yang ada dalam air tadi. Jadi di sini saya rasa kesedaran itu kita kena ada, kita kena lihat the big picture, gambaran yang lebih besar, bukan setakat kita tengok dari sudut kepentingan kita saja, tetapi kita juga perlu lihat peranan kita dalam alam ini.
apa yang perlu kita buat untuk memastikan alam ini dapat dipelihara, dijaga, dan akhirnya nanti tidak membawa ancaman ataupun bahaya kepada diri kita juga. Betul. Kita kadang-kadang kita tak nampak dan kita tak fikir perkara itu. Jadi di sinilah cabaran saya rasa dalam zaman moden ini. Zaman di mana kita cuma tahu apa yang berlaku dalam rumah kita atau di pejabat kita, sehingga kita tidak ambil tahu apa yang berlaku di luar sana. Ya, sedangkan datangnya pun daripada kita yang dalam rumah tu juga. Betul. Kan. Allahu akbar. Dan cumanya satulah doktor, mungkin itu satu ancaman lah. Berkata jangan ada ancaman kat situ yang untuk kita kena ambil berat. Itu adalah perkara yang wajib untuk kita ambil tahu dan kita laksanakan. Cuma kalau kita nak ambil dari sudut yang positif juga doktor. Tadi doktor doktor katakan tentang air juga penting untuk bersuci. Maknanya dari sudut ibadah. Mungkin doktor boleh ulas sedikit tentang itu sebagai pesan-pesan lah untuk kita semua. Ya, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, bab pertama biasanya adalah tentang taharah, tentang bersuci. Betul. Belum apa-apa tak masuk lagi solat, tak masuk lagi zakat, tak masuk lagi haji, kita cerita dulu bab bersuci. Dia menunjukkan betapa dalam Islam ini kita amat menitik beratkan tentang soal kebersihan. Kebersihan ini termasuklah kebersihan diri kita lah. Sebab itulah kita nak solat, kita kena wuduk dulu. Dan nak berwuduk, kita kena bersihkan anggota-anggota wuduk, muka, tangan, kaki. Juga anggota-anggota lain yang hukumnya sunat, seperti mulut, hidung, telinga. Kalau kita tengok dalam konteks ini adalah penjagaan kebersihan diri yang sebenarnya amat penting, memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan kita. Dan kita nak bersihkan pula, kita guna air bersih, bukannya air sebarangan. Betul. Jadi itu dalam bab wuduk. Sama juga dalam konteks mandi wajib atau mandi junub, juga mandikan jenazah. Itu juga menunjukkan bahawa walaupun orang itu dah meninggal, bab kebersihan itu tetap kita pelihara. Kemudian bab istinja, bersuci daripada najis tadi, juga kita gunakan air untuk membersihkan diri kita. Jadi di sini saya rasa penekanan kepada kebersihan ini amat penting. Dan kalau kita nak kaitkan dengan suasana kita hari ini dengan COVID-19, antara satu perkara yang selalu diulang-ulang dan ditekan-tekankan adalah tentang penjagaan kebersihan. Betul. Basuh tangan, Basuh cuci tangan kerap dengan air dan sabun, Betul. untuk mengurangkan risiko jangkitan. Jadi di sini saya rasa kita tidak boleh nafikan lagi bahawa bab kebersihan adalah satu perkara yang dititik beratkan oleh Islam, dan satu cara yang efektif untuk kita bersuci adalah dengan penggunaan air yang bersih. Tapi untuk memastikan air itu bersih, tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita. Amanah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor. Ingatan yang sangat baik untuk kita semua. Kita semua. Tak ada yang terkecuali sebab kita semua memerlukan air. Dan di ujung-ujung ni doktor, mungkin kita ada berikan sedikit kesimpulan untuk titipan untuk rakan-rakan pendengar kita. Ya, seperti yang kita setuju, saya rasa kita boleh bersetuju bahawa air ini satu sumber kehidupan yang amat penting, satu anugerah yang amat berharga. Sebab itulah kita boleh katakan bahawa kita boleh hidup kita boleh hidup tanpa banyak perkara. Tetapi kita tidak mungkin dapat hidup kalau kita tidak ada air. Begitu besar sekali nilai air itu kepada kehidupan kita, begitu besar sekali rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anugerah Allah ini wajib kita syukuri dan wajib kita pelihara. Betul. Jadi mungkin itulah saya punya kesimpulan untuk hari ini, dan saya harap dan berdoa semoga setidak-tidaknya apa yang kita kongsikan dan kita bincangkan ini memberi sedikit sebanyak manfaat lah kepada kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Air sumber ataupun nadi kehidupan kita, tergamak kan. Kita sangat memerlukan dia, setiap hari kita perlukan, setiap masa kita perlukan. Tergamaknya kita nak cemarkan. Masya-Allah. Pun terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa, bang?